Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua murid tahun 3. Okey, hari ini kita akan belajar lagi tajuk matematik kita iaitu tajuk yang baru. Okey, topik yang baru ini adalah pecahan. Okey, lagi sekali, pecahan. Okey, pecahan ada banyak jenis pecahan. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan 2 jenis pecahan iaitu pecahan wajar dan pecahan setara. Pecahan wajar dan pecahan setara. Ada 3 objektif pembelajaran hari ini. Okey, yang pertama, murid akan dapat mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu kumpulan. Maknanya, dalam sesuatu kumpulan objek nanti, kamu dapat kenal pasti apa pecahan wajar dalam tu. Okay. Yang kedua, menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. Okay. Yang pertama nanti kamu akan belajar pecahan wajar. Daripada pecahan wajar tu, kamu tahu apa pecahan setara pula. Okay. Ada kaitan dia. Penyebutnya hingga 10 sahaja yang kita akan belajar. Okey, jom kita lihat apa itu pecahan wajar. Pecahan wajar. Baik, kita lihat sama-sama gambar ini. Okey, ada gambar kek, ada yang ambil satu bahagian. Okey, kita baca sama-sama. 1 daripada 8 bahagian kek ini hendak dimakan. 1 daripada 8 ialah 1/8 atau 1/8. Okay, bentuk dia macam tu. Tapi kita sebut sebagai 1/8. Okay, 1/8. 1 yang di atas tu kita sebut sebagai pengangka. Okay, namanya pengangka. Nombor 8 yang berada di bawah kita sebut sebagai penyebut. Penyebut. Okey, macam mana cara nak ingat? Pengangka A atas. Okey, nombor yang berada di atas namanya pengangka. Yang di bawah penyebut B. B bawah. Jadi nombor yang berada di bawah kita panggil penyebut. Okey, saya ulang lagi. Yang atas pengangka, yang bawah penyebut. Okey, contoh dalam gambar ini 1/8 ialah pecahan wajar. Okey, ini adalah contoh pecahan wajar. Jadi apa itu pecahan wajar? Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka yang atas lebih kecil nombornya daripada penyebut yang bawah. Okey, boleh faham Okey, dah faham ya apa itu pecahan wajar? Jadi cuba sebut pecahan wajar yang lain. Contohnya 1/6, 2/7, 4/10. Okey, pastikan pengangka kecil, penyebut besar. Okey, kita cuba yang ini. Lihat pada belon berwarna-warni, nyatakan pecahan bagi belon merah. Okey, belon merah ada 1/10. Okey, 10 tu semua sekali belon dia. Yang kedua biru 2/10. Yang ketiga, kuning ada 3/10. Yang keempat, ungu ada 4/10. Okey, boleh faham Itu nama dia pecahan wajar. Cuba yang kedua. Yang manakah antara berikut adalah pecahan wajar? Kita semak satu-satu. A, 4/3. Pengangka dia 4, penyebutnya 3.
Jadi atas besar, bawah kecil. Bukan pecahan wajar. B. 4/5. Pengangka kecil, penyebut besar. Jadi ini adalah pecahan wajar. C. 5/3. Pengangka besar, penyebut kecil. Jadi ini bukan pecahan wajar. Bermakna jawapannya ialah B. 4/5. Okey, murid-murid boleh juga rujuk buku teks muka surat 82 untuk lebih faham tentang pecahan wajar. Kita pergi kepada pecahan setara. Pecahan setara. Okey, lihat pada gambar rajah. Ada dua bahagian, gambar atas dan gambar bawah. Okey, contoh kalau kita ada dua kertas A4, kita lipat kepada 3 bahagian. Kertas satu lagi kita lipat kepada 6 bahagian. Okey, lihat pada contoh dalam gambar rajah tu. Okay, kertas yang di atas, bahagian biru 1/3. Kertas yang di bawah, bahagian biru 1/6 dan 1/6. Okey, kita lihat saiz dia sama. Atas dan bawah. Yang atas 1/3, yang bawah 2/6. Jadi 1/3 darabkan dengan nombor supaya dapat 2/6. Nombornya mestilah sama di bahagian bawah dan atas. Okey, bahagian penyebut dan pengangka. Okey, kita lihat contoh dalam ni. 1/3. Kita lihat pada 3 dulu. 3 darab berapa dapat 6. Jadi 3 darab 2. Oleh itu yang atas pun ikut sama. 1 darab 2. Okey, mulakan yang bawah dulu. Baru yang atas ikut 3 darab 2, yang atas pula ikut 1 darab 2. Jadi jawapannya 2/6. Ataupun 1/3 sama nilai dengan 2/6. Ini adalah pecahan setara. Okey, apa itu pecahan setara? Dua pecahan berbeza tetapi sama nilai. Okey, pecahan dia berbeza. 1/3, 2/6. Tapi nilainya sama. Nilainya sama. Kita pergi contoh yang kedua. Adakah 2/10 setara dengan 1/5? Maksudnya, adakah 2/10 sama dengan 1/5? Baik, cara yang pertama, macam tadi, lipatan kertas. Lipat kepada 10 bahagian. Okey, tandakan dengan warna hijau. 1/10, 1/10. Jadi jumlahnya 2/10. Kertas yang kedua, bahagikan kepada 5 bahagian. Kita akan dapat 1/5. Saiz yang sama. Jadi 2/10 setara dengan 1/5. Itu cara satu. Cara yang kedua, melalui pengiraan 2/10, bagaimana untuk dapatkan 1/5? 2/10 bagaimana nak dapatkan dengan 1/5? Lihat pada penyebut dahulu. Penyebut 10. Lihat pada penyebut 10 dulu. Macam mana nak dapatkan 5? 10 kena bahagi 2. 10 kena bahagi 2. Jadi pengangka yang atas kena ikut juga 2 bahagi 2. Jadi dapatlah 1/5.
2/10 sama dengan 1/5. Yang penting mulakan bahagian penyebut dahulu, bahagian bawah dahulu. Sama ada darab atau bahagi. Okay, contoh yang pertama tadi perlu darab. Contoh yang kedua ini perlu bahagi. Bergantung kepada nombor pada penyebut. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Apakah pecahan setara bagi 1/2? Okey, kita lihat pada carta pecahan. Carta pecahan, saiz yang sama, contoh kertas, sekeping kertas, saiz yang sama. Lihat pada atas sekali, dibahagikan kepada 2. Jadi 1/2. Baris yang kedua, 1/3. Okay, dia bahagi kepada 3 bahagian, 1/3. Seterusnya, bahagikan kepada 4 bahagian, 1/4, 1/4. Seterusnya dibahagi kepada 5 bahagian, 1/5, 1/5, 1/5. Seterusnya dibahagi kepada 6 bahagian, 1/6, 1/6, 1/6. Baris seterusnya bahagi kepada 8 bahagian, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Dan akhir sekali kita cuba bahagi kepada 10 bahagian, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 dan 1/10. Okey, jadi kita tengok garisan merah tengah itu yang mana sama dengan saiz 1/2. Yang mana? Okay, kita semak 1/3 tidak. Dia lebih kecil. 2/4 sama. Okay, 1/5 tidak. Okay, bahagian yang hijau tu dia lebih besar dia. Saiz dia lebih besar daripada 1/2. Seterusnya 3/6 sama. 4/8 sama. 5/10 sama. Jadi yang mana sebaris di garisan merah itulah yang sama ataupun itulah yang setara dengan 1/2. Contoh di bawah, 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama juga dengan 3/6. 1/2 sama juga dengan 4/8. 1/2 sama dengan 5/10. Jadi itu adalah nilai pecahan yang setara dengan 1/2. Okey, kita cuba ini. Melalui pengiraan, pilih dan sebut pecahan setara bagi pecahan yang diberi. Ada 2 soalan di situ. Kita lihat bagaimana nak mencari pecahan setara. Sebelum tu kita ingat balik, untuk mencari pecahan setara, kita mesti darab atau bahagi. Okay? Bukan tambah, bukan tolak. Darab atau bahagi sahaja, pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama. Mesti sama. Tak boleh bawah darab 2, atas darab 3. Tak boleh. Okay? Itu contoh dia. Yang kedua, kita mesti mulakan dengan penyebut dahulu. Bila kita nak mencari pecahan setara, kita kena mula dari bawah. Penyebut dahulu. Sama ada darab ataupun bahagi. Penyebut dahulu. Okay, kita lihat contoh nombor 1. 2/3 setara dengan 4/6 ataupun 1/6. Jadi kita perlu semak. Mulakan dengan penyebut. Jadi lihat pada penyebut dia 3. Okey. Apa kita perlu buat? Supaya dapat dengan 6, kita perlu darab. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Kita semak. Dua-dua jawapannya 6. Jadi bila bawah ataupun penyebut tadi darab dengan 2, maka pengangka ataupun atas perlu ikut sama, darab 2. Jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Bermakna jawapannya ialah 4/6.
Okay, 2/3 setara dengan 4/6. Okay, kita semak soalan yang kedua. 6/9. 6/9. Lihat pada penyebut dahulu. Penyebutnya ialah 9 yang bawah. Jadi 9 darab atau bahagi supaya dapat 3. Kita perlu bahagi. 9 bahagi 3, jawapannya 3. Okay, kedua-dua jawapannya 3. Jadi yang atas pengangka perlu ikut. Bahagi 3 juga. 6 bahagi 3, jawapannya 2. Bermakna jawapannya ialah 2/3. Ataupun 6/9 setara dengan 2/3. Baiklah, kita dah belajar 2 jenis pecahan hari ini, iaitu pecahan wajar dan pecahan setara. Pecahan wajar tadi, pengangka adalah kecil, penyebut lebih besar. Pecahan setara pula ialah 2 pecahan berbeza tetapi nilainya sama. Okey, jadi kerja rumah kamu ialah buat latihan buku aktiviti muka surat 53, 54 dan 55. Boleh hantar melalui GC atau PM pada cikgu di Telegram. Okey, selamat belajar. Ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu. Itu sahaja. Terima kasih.